Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membicarakan isu peristiwa 13 Mei. Apakah pengajaran yang dapat diambil dan bagaimana masyarakat pada masa kini memelihara perpaduan antara kaum. Peristiwa 13 Mei merupakan peristiwa kemuncak kepada perpisahan antara kaum di tanah Melayu. Peristiwa ini telah mengakibatkan kehilangan banyak nyawa dan kerosakan harta benda yang amat teruk dan berkait rapat dengan pilihan raya pada tahun 1969. Semuanya bermula selepas kedatangan British di tanah Melayu. Penjajah ingin menguatkan cekamannya di tanah Melayu dan menggunakan taktik divide and rule atau percah dan perintah untuk membawa masuk orang Cina dan India dalam mengikatkan ekonomi mereka. Orang Melayu, Cina dan India dipisahkan melalui sektor ekonomi yang berbeza, iaitu orang Cina dalam sektor perlembangan, India perdagangan dan orang Melayu dalam sektor pertanian. Oleh yang demikian, sifat perkauman menjadi semakin kuat dalam jiwa masing-masing. Selepas datangnya penjajah Jepun, orang Cina dilayan dengan amat teruk berbanding dengan kaum lain. Oleh itu, orang Cina telah menubuhkan parti PKM, iaitu Parti Komunis Melaya, dalam cubaan untuk menggulingkan Jepun dan menubuhkan Republik Komunis di Melaya. Pada bulan April 1969, seorang petugas pilihan raya UMNO telah dibunuh dengan kejam oleh pemuda-pemuda buruh dari Cina. Oleh yang demikian, sifat ingin menuntut bela orang Melayu menjadi semakin tinggi dan tercetusnya peperangan pada 13 Mei tahun 1969. Saya akan bercakap tentang pembangkang meraihkan kemenangan. Peristiwa ini berlaku pada petang pengumuman keputusan pilihan raya umum pada 10 Mei 1969. Dr. Tan Chee Koon dari Parti Gerakan telah menang besar di kawasan Batu, Selangor. Beliau telah membuat perarakan ke kampung baru yang dikatakan didiami oleh 30,000 penduduk Melayu dan di situ terletaknya rumah Menteri Besar ketika itu, Datuk Harun Idris. Dikatakan kaum Cina itu telah membuat perarakan dengan mengikat penyapu pada kenderaan mereka sebagai lambang mereka telah menyapu bersih kerusi yang bertanding kepada ketika itu. Ada pula yang mengatakan penyapu itu sebagai lambang mereka telah menyingkirkan kaum Melayu di kawasan Kuala Lumpur. Ada juga yang mengatakan kaum Cina ini telah meludah dan mencaci dari atas kenderaan ketika mereka melakukan perarakan. Peristiwa 13 Mei memberi kesan kepada banyak perkara di negara kita. Antaranya ialah politik, ekonomi, pendidikan dan sosial kaum. Kesan terhadap penjajahan Inggeris di tanah Melayu telah mengakibatkan perubahan dalam sistem ekonomi tradisional yang telah sekian lama diamalkan di tanah Melayu. Sistem ekonomi tradisional yang dimaksudkan adalah seperti sistem yang berasaskan sara diri, penanaman padi, penangkapan ikan dan penternakan ladang. Sistem ini telah mengalami perubahan disebabkan penjajah Inggeris telah menjalankan dasar ekonomi kolonialismenya yang menjadikan sistem ekonomi yang wujud bermatlamatkan keuntungan semata-mata. Kesan seterusnya, perbezaan jurang ekonomi yang ketara akibat daripada dasar pecah dan perintah kolonial telah menimbulkan perasaan tidak puas hati sehingga mencetuskan konflik seperti 13 Mei, di mana masyarakat telah dikelaskan berdasarkan kepada pekerjaan, penempatan. Ia juga menjadi faktor penghalang kepada proses integrasi kaum yang lebih baik. Ini saya akan membicarakan tentang pengajaran daripada peristiwa 13 Mei 1969. Upaya pertama ialah kehilangan nyawa dan harta benda. Peristiwa 13 Mei 1969 ini sebenarnya tidak menghasilkan sebarang faedah kepada berlakunya perpecahan dan perbelahan antara kaum Melayu dan kaum Cina yang mengakibatkan kerosakan harta benda yang besar, malah yang paling malang ialah nyawa yang terkorban. Kejadian seperti ini meninggalkan kesan dan pengajaran yang pahit dan getir kepada saudara mara dan kaum keluarga yang terlibat. Terusnya, pengajaran yang diperoleh dari peristiwa perintah berkurung. Selepas berlakunya peristiwa 13 Mei 1969, kerajaan terpaksa mengeluarkan perintah berkurung yang disebabkan oleh kekacauan dan pecah belah antara kaum. Ini bertujuan untuk mengawal keselamatan rakyat dan mengembalikan kestabilan negara pada ketika itu. Perintah berkurung membawa banyak kesan negatif kerana rakyat tidak dapat menjalankan rutin harian seperti normal. Oleh itu, untuk mengelakkan perintah berkurung dijalankan pada masa akan datang, rakyat di Malaysia seharusnya mempunyai sikap tolak ansur dan saling hormat menghormati walaupun berbeza antara kaum.
Dengan ini, kita dapat hidup aman damai tanpa berlakunya pergaduhan antara kaum yang boleh menyebabkan perintah berkurung dijalankan semula pada masa hadapan. Pengajaran seterusnya ialah keuntungan kepada musuh-musuh negara. Peristiwa 13 Mei 1969 ini telah menguntungkan kepada musuh-musuh negara yang sentiasa ingin mengambil kesempatan dan peluang untuk memecah belahkan rakyat, dan mereka juga ingin menakluk Malaysia sebagai taklukan dan jajahan negaranya. Pengalaman yang perlu dipelajari daripada peristiwa ini ialah keadaan negara yang menjadi tidak aman, meruhara dan rakyat yang berlangkau berpecah belah akibat daripada rasa tidak berpuas hati dengan isu-isu yang sensitif, terutamanya isu perkauman. Kesan seterusnya ialah perpaduan nasional. Peristiwa ini menyebabkan kerajaan pada masa itu mengadakan dasar perpaduan kaum kepada masyarakat sekeliling sebagai panduan untuk mereka meneruskan kehidupan secara aman dan sentiasa berbaik sangka antara satu sama lain. Semua rakyat harus saling menghormati, bertolak ansur, bertoleransi di samping menjauhi sifat hasad dengki, iri hati dan curiga antara kaum. Peristiwa berdarah ini boleh berulang kembali jika isu sensitif seperti kedudukan istimewa orang Melayu disentuh oleh bangsa lain. Oleh itu, semua kaum harus bekerjasama bagi au dengan tebing untuk mengekalkan perpaduan nasional kerana ini merupakan tanggungjawab kita bersama. Hari ini saya akan bercakap tentang keadilan ekonomi. PJD 13 Mei juga menunjukkan bahawa matlamat perpaduan masyarakat sukar dicapai jika masyarakat Malaysia dalam kemiskinan. Ianya menjadi lebih sukar jika majoriti kadar kemiskinan penduduk itu hanya pada satu kaum sahaja. Keadaan ekonomi dan demografi penduduk Malaysia menunjukkan bahawa majoriti penduduk Bumiputera tinggal di luar bandar kebanyakan adalah berpendapatan rendah dan miskin. Kemiskinan ini akan menjadi isu di dalam masyarakat Malaysia, khususnya masyarakat Bumiputera. Untuk mencapai keharmonian hidup adalah sukar. Oleh itu, selepas terjadi 13 Mei, satu dasar pragmatik yang diberi nama Dasar Ekonomi Baru ataupun DEB telah digubah oleh kerajaan. Dasar ini merupakan satu dasar jangka panjang daripada tahun 1970 hingga 1990 yang mempunyai dua objektif utama, iaitu membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat.